Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kepada rakan-rakan di luar sana, hari ini 24 Januari saya ingin menjelaskan secara detail satu video yang tular. Saya ingat dalam 2 hari lah saya dapat WhatsApp, saya dapat makluman daripada rakan-rakan 2 hari lah, iaitu satu video yang diedit oleh satu pihak yang saya tidak tahu apa tujuan dan apa niat mereka. Yang video tersebut adalah ceramah saya pada bulan 10 yang lalu. Sekarang bulan 1, bulan 12, bulan 11, bulan 10, 2020 tahun yang lalu. Yang video itu bertujuan jahat, memburukkan imej saya, melagakan saya dengan rakan-rakan, terutamanya daripada rela, pasukan rela. Video yang berdurasi 3 minit dalam ceramah saya itu dipotong dan diedit hanya dengan 1 minit 31 saat. Dalam video tersebut, kalau dilihat video itu sahaja tanpa mendengar penjelasan daripada video yang panjang, kalau tak tengok video panjang, dia memang membawa kepada salah faham sedikit. Jadi tuan-tuan lihat dulu video yang diedit oleh mereka. Saksikan. Ni Sarido ni rela pun dia cengil lebih dah polis. Pasal nak rela. Lah daripada dapat mandat baru rela. Oi, kadang-kadang Roblox polis haram tak tanya, rela tanya lebih. Dengan lesen pun dia minta rela. Tak apalah layan lepa pun baru nak azad tari sikit. Dulu dengan topi sengit, muka bercorang, piduk kawat, patat. Balik kampung jaga pakai kenuri. Tak steady. Macam jepam. Berkawat bercerah peluh, balik kampung nak tanggap ulang sawah. Allah tak rela pun dah boleh jaga Roblox. Oh, semalam saya balik dari Padang Serai. Sampai atas Pinang Tunggal ke apa, kami Pinang Tunggal ada Roblox. Polis tak tanya, rela? Daripada mana je? Dengan terselit la. Saya kata nak aram rela ni belagak lebih dah polis. Dia ingat lagi. Dia tanya kita, daripada mana je? Daripada Padang Serai. Buat apa di Padang Serai? Ceramah. Dia tanya driver saya. Ada surat kebenaran polis? Kita kata ni negeri sama negeri, jangan cakap banyak. Oh, mujung ada surat. Rela. Tak apalah, bagilah layan. Mereka pun tak habis Covid ni bila nak boleh jaga Roblox pula pun tak tahu kan. Tak apalah. Okey. Dah tengok? Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pula video yang asli yang berdurasi hampir 3 minit. Tengok video ini. Dulu ni, dia pernah kata polis ada pakaian dia. Tentera ada pakaian dia. Cikgu ada pakaian dia. Ustaz ada pakaian dia. Orang politik ada pakaian dia. Kalau polis, jangan duk pergi pakai baju rela. Ni Sarido ni rela pun dia cengil lebih dah polis. Pasal nak rela. Lah daripada dapat mandat baru rela. Oi, kadang-kadang Roblox polis haram tak tanya, rela tanya lebih. Dengan lesen pun dia minta rela. Tak apalah layan lepa pun baru nak azad tari sikit. Ni baru kemana ni dulu dengan topi sengit, muka bercorang, piduk kawat, patat. Balik kampung jaga pakai kenuri. Tak steady. Macam jepam. Berkawat bercerah peluh, balik kampung nak tanggap ulang sawah. Allah tak rela pun dah boleh jaga Roblox. Oh, semalam saya balik dari Padang Serai. Sampai atas Pinang Tunggal ke apa, kami Pinang Tunggal ada Roblox. Polis tak tanya, rela? Daripada mana je? Dengan terselit la. Saya kata nak aram rela ni belagak lebih dah polis. Dia ingat lagi. Dia tanya kita, daripada mana je?
Lalu dah Padang Serai. Buat apa di Padang Serai? Ceramah. Dia jadi driver dia. Ada surat kebenaran polis. Kita kata ni negeri sama negeri. Jangan cakap banyak. Oh. Mujung ada surat. Rela. Tak apalah bagilah layan. Mereka pun tak habis COVID ni bila nak boleh jaga Roblox pula pun tak tahu kan. Tak apalah bagi peluang kat mereka. Seronok lah kita tengok rela ni. Dia pun ada lah mandat. Sebab tu saya kata ni jabatan agama ni kena nak tugas tak berapa cukup. Ambil rela ni tolong. Nak pergi duduk serabut rumah pokok duduk beromen tu bawa rela pergi. Baru lepa pun rasa macam dihargai. Ni balik jaga parking kenuri. Baju lagu tentera dah. Dengan topi RM1 apa. Jaga wayang Tok Pek Kong Cina duk main wayang tu dia jaga parking. Bagi rela ni. Polis ada pakaian dia. Rela ada pakaian dia. Kita orang agama ustaz-ustaz ni dia ada pakaian dia. Okey, jelas. Okey, baik. Saya ingin menerangkan sedikit. Saya dalam ceramah tersebut, saya ada sentuh tentang isu sekatan jalan raya sebenar dengan COVID ini. Terutamanya bulan 10, ada PKP yang 10 hari kot kalau tak silap saya berlaku. Satu malam saya berceramah berprogram di Padang Serai, Kedah. Sewaktu dalam perjalanan saya nak ke tempat ceramah, kami telah melalui sekatan jalan raya tersebut, sekatan yang dibuat oleh pihak polis dan dibantu oleh pihak rela dalam sekatan itu. Lepas tu perjalanan pihak polis tanya, "Oh Ustaz nak ke mana?" Saya kata saya nak berceramah di Padang Serai. Okey Ustaz, silakan. Sewaktu dalam perjalanan pulang balik, sekatan yang sama kami lalu. Bila pihak polis yang jaga sekatan tu dia tengok kereta saya, pihak polis buat tangan itu, "Toi, ada seorang anggota rela ini." Saya tidak salahkan beliau, mungkin beliau dalam keadaan stres ke apa, tak apalah. Saya nak cerita di sini tentang seorang anggota rela tu. Yang dalam video saya tu saya bukan nak cerita anggota rela yang lain secara umum, tidak. Saya cerita khusus anggota ni dalam ceramah tersebut. Dia bila pihak polis buat tangan lagu tu, jadi kita pun nak pergi, dia tu pula sekat. Dia mungkinlah dia tak nampak polis suruh buat ke apa, saya tak tahulah, tapi dia sekat. Jadi kita faham dan kita hormati pihak barisan di hadapan ni, front liner ni. Jadi dia pun front liner ni, anggota rela ni pun tanya saya, daripada saya, "Dari mana?" Dalam keadaan nada dia yang pada hemat saya dan juga staf saya, pegawai saya rasa kurang sopan lah. "Dari mana?" Kita jawab, "Daripada Padang Serai." "Surat ada surat." Jadi kita kata surat tu memang ada, tapi perjalanan tu tak keluar daripada negeri. Perjalanan tu dan sekatan tu pun masih dalam negeri. Jadi daripada saya kata, "Kami daripada Padang Serai cik, dan kami nak balik ke Kok Diam. Jadi tak rentas negeri." Dia jawab agak biadab. Saya tak mau nak ceritalah apa yang dia jawab, tapi dia jawab dengan agak biadab, dengan suaranya yang tengking-tengking. Lepas tu saya cek road tag kereta kami. Kebetulan pula road tag tu pula kita hanya tak lagu tu dia, pasal kita tak pergi pelekat lagi. Road tag tu selalunya kita lekat dah tinted, lepas tu baru kita lekat. Dia tak lekat dekat cermin tu, nanti kita nak buang dah mudah. Jadi kebetulan pula road tag baru mati hari tu. Jadi kita ambil lah road tag tu, kita lekat, kita sendai depan tu lah untuk pihak boleh tengok dah road tag tu, tak ada dashboard tu. Jadi dia marah isu road tag tu, tak apa lagi. Lepas tu dia minta lesen, lepas tu dia cakap agak kurang sopan lah, saya kata agak kurang sopan. Jadi habis tu, keesokan harinya saya dapat WhatsApp daripada seorang tu, saya pun buka. Yang WhatsApp tu datang daripada salah seorang anggota polis yang menjaga Roblox tersebut, sekatan tersebut. Yang anggota tu pun tengok apa yang berlaku. Jadi screenshot WhatsApp tersebut saya nyatakan di sini, tuan-tuan boleh tengok. Okey. Pihak polis minta maaf kepada saya. Saya kata tidak ada masalah. Saya kata saya pun faham mungkin anggota rela tu dalam keadaan stres.
Dan pihak polis sendiri kata kalau nak ikut, dia telah melanggar bidang kuasa dia. Dia minta tengok road tax, dia minta lesen, itu bukan bidang kuasa dia. Dan mereka minta kalau saya rasa nak buat laporan, saya boleh pergi buat laporan atas salah guna kuasa. Jadi saya pun kata tak apa, saya tak mahu ambil pihak. Itu yang saya maksudkan di dalam video saya tersebut. Dengan tengking-tengkingnya tu yang saya kata dalam hati tu, yang saya kata nak ram rela ni. Kalau orang yang diikuti ceramah saya, dia akan tahu perkataan tu saya melawak, selalu saya melawak tu. Orang Kedah kadang-kadang nak ram, biasalah orang Kedah, mungkin orang lain tu dia dengar kasar. Yang saya maksudkan itu adalah anggota rela yang tersebut malam tu. Kan? Jadi kalau tengok video tu yang panjang pun kita faham situasi. Dan saya bercerita tu pun dalam keadaan bukan saya nak imat. Demi Allah saya tak ada rasa nak hina, saya rasa tak ada nak memperlekehkan anggota rela dan sebagainya. Tidak ada. Tidak ada. Dan orang yang tengok dan saya pun tunjuk dekat 2-3 orang tentang video ni, mereka kata tak ada masalah apa. Saya tunjuk dekat 2-3 orang rakan-rakan saya tanya, di mana kalau tengok video yang penuh, di mana yang saya hina? Tidak ada. Tapi kalau tengok video yang sekarang, yang diedit oleh golongan tertentu ini, jelas. Kalau orang tengok sendiri pun dia akan rasa hina. Kerana itulah yang saya katakan. Saya ingin memperbetulkan semula. Dan yang mana orang yang WhatsApp dekat saya, mungkin anggota-anggota rela yang WhatsApp dekat saya, yang tak puas hati, ada yang maki saya, ada yang cemuh saya. Dengan nama Allah, saya maklumkan, saya memaafkan mereka. Sebab mereka termakan dengan video yang diedit tu. Kalau saya di pihak mereka pun mungkin saya termakan. Itu. Dan kepada mereka yang mengeditkan video itu, dengar saya nak sebut, Nabi SAW bersabda, "Al-fitnatu na'imatun, la'anallahu man ayqazaha," atau kama qala. Fitnah itu sedang tidur lena. Allah melaknat mereka-mereka yang mengejut fitnah itu daripada tidur. Jadi saya ingin tegaskan di sini, bagi mereka sama ada individu ataupun kumpulan yang mengedit video tersebut sehingga fitnah ini terbangun, cemuhan terhadap saya tidak akan memaafkan kalian selagi mana kalian tidak memohon maaf kepada saya. Saya tidak akan memaafkan kalian selagi mana kalian tidak menghubungi saya menjelaskan perkara tersebut kalian yang lakukan dan memohon kemaafan. Dan selagi mana kalian tidak memohon kemaafan, doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala melaknat kalian. Ini saya tegas. Kita tengok pula video yang seterusnya daripada video tersebut. Saya sebut dalam video tersebut, saya kata bila mana pihak berkuasa, pihak kerajaan bagi mandat kepada rela jaga sekatan jalan raya, kita tengok, baru saya sendiri saya kata baru nampak kemas. Kalau tuan-tuan tengok dalam video tu, baru nampak kemas saya kata. Dan di hujung video tersebut juga saya katakan apa dia? Saya mohon kepada pihak kerajaan perluaskan bidang kuasa rela JEPAM, sebab pandangan orang awam, bagi orang yang masuk kursus rela ke apa, tak apa, dia faham. Tapi bagi orang awam macam kita, macam saya, macam yang rakan-rakan ni, bila sebut kata rela, yang kita nampak rela ni sekadar jaga parking rumah kenduri, sekadar jaga parking perayaan-perayaan agama, keagamaan, Taipusam, Wesak dan sebagainya. Dan bukan saja saya yang sebut. Okey, tuan-tuan tengok screenshot yang saya letakkan dalam video ini mengenai 2 screenshot daripada, ada semua ni 5 atau 6 orang yang hantar. Saya letak 2 screenshot yang mana diakui oleh anggota rela. Tengok. Ya, mereka sendiri mengakui bahawa pandangan orang ramai, rela ni jaga parking. Sebab tu bila orang nak buat kenduri, kahwin ke apa dalam Covid ni, parkingnya nak parking, kita bagi rela lah. Ni kita nak bagi rela lah. Itu sekadar yang orang nampak, peranan rela. Jadi saya minta, dan saya bersuara ni bukan baru, daripada tahun 2018 lagi, isu skuad Badar. Kalau tuan-tuan ingat dulu saya bersama dengan rakan-rakan skuad Badar, saya juga mengutarakan pandangan kepada pihak kerajaan bahawa
mungkinlah di pihak Jabatan Agama ni tidak cukup kaki tangan untuk pi buat serbuan di pusat-pusat maksiat apa semua. Bawa anggota rela sekali. Kita angkat martabat anggota rela. Kita angkat martabat anggota rela. Kita bagi orang tengok inilah peranan anggota rela. Bukan sekadar jaga parking dan sebagainya. Ini yang saya minta. Kalau tuan-tuan tengok dalam video saya, kan sekurang-kurangnya kita bagilah martabat anggota rela ni nampak hebat sikit. Martabat apa nama ni, ya orang yang pergi ikuti kursus dia tahulah peranan-peranan rela ni sebab kamu masuk kursus. Tetapi yang kami yang tak masuk kursus ni, macam mana kita nak bagi pandangan orang awam ni hormat, nampak rela ni dia ada peranan dia juga. Jadi saya kata kita angkat. Jadi saya tidak rasa dalam video tersebut saya menghina anggota rela, tidak. Cuma yang saya cerita tentang sekatan jalan raya yang berlaku pada saya malam tu. Dan ia pula, tindakan itu pula tidak mewakili anggota-anggota rela yang lain yang banyak duk jaga seluruh negara ni, peranan dia baik. Jadi saya rasa benda ni tak ada apa. Cuma mungkin ada orang yang kurang berpuas hati dengan saya. Mungkin orang ni ada yang duk fikir macam mana saya nak burukkan imej saya dan sebagainya. Mereka tengok sedangkan benda itu bulan 10 tetapi diedit, diviralkan bulan 11. Edit tu pula 1 minit 31 saat. Dalam tengah-tengah tu pun dia potong lagi. Jadi saya harap dengan video saya ini dapat menjelaskan sedikit sebanyak tentang isu yang berlaku. Terima kasih semua. Dan di sini juga saya secara peribadi di sini saya ingin memaklumkan bahawa saya memaafkan dengan jujur dan ikhlas kepada saudara-saudara dan rakan-rakan saya yang mungkin termakan dengan video yang diedit ini dan marah, mungkinlah maki, mungkinlah cerca saya. Secara peribadi saya memaafkan anda semua. Dan juga saya di sini memohon jutaan kemaafan jika kata-kata saya itu, walaupun orang yang mengikuti ceramah saya ni faham dan orang yang selalu follow saya punya kuliah ni faham, mungkin mereka yang tak pernah tengok, mungkin mereka yang ni lepas tu pula mereka pula tengok pula video yang diedit, bukan video penuh, video yang diedit dan mereka terasa. Jadi saya juga menyusun 10 jari memohon jutaan kemaafan zahir dan batin. InsyaAllah saya rasa ini bukan masa untuk kita bergaduh. Sekarang bukan masa untuk kita buat kerja fitnah orang sana, fitnah orang sini, edit video. Tangan kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Allah Taala akan tanya. Ini masa kita kurangkan sengketa. Masa kita cari pendamaian. Bala Allah Taala turun sekarang menguji kita semua. Dan saya pula ini masa untuk saya fikirkan bagaimana anugerah yang Allah Taala anugerahkan kepada saya, untuk kita guna anugerah ini, kelebihan ini untuk membantu umat bersama. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.